Mari kita sambung membaca kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain bagi Syekh Muhammad bin Ismail Daud Fatani. Ya, ini apa nama ni? Kitab Seragama Johor dulu dulu dan sekarang. Dulu sampai daripada sejak penubuhan Sekolah Agama Johor tahun 1910 sampailah 2000 ataupun sampai 1997 dulukan kitab Matla'ul Badrain darjah 456. Tahun 1990 sampai 96. Tahun 1997 iaitu saya darjah 4 sepatutnya mula mengaji kitab Matla'ul Badrain, tetapi sudah ditukar ke kitab baru, bukan kitab Matla'ul Badrain. Jadi saya pergi ke masjid, ke surau, kuliah maghrib yang ada mengajar Matla'ul Badrain. Salah satunya guru saya, iaitu guru besar Sekolah Agama Johor. Jadi dia mengajar tapi tak kulit ke kulit lah, tak khatam. Ada tebuk-tebuk jugalah. Jadi kitab Matla'ul Badrain ini asalnya tulisan Jawi. Dia ini diambil dari kitab-kitab Arab juga. Kalau tengok pada awal permulaan kitab Matla'ul Badrain, disebutkan pengarang kitab ini diminta oleh bapanya minta buatkan kelebihan ilmu dan beberapa bab agama. Jadi pengarang kitab pun menunaikan permintaan ayahnya, lalu dibuat kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, mengandungi ilmu yang pertama kelebihan ilmu, yang kedua ilmu tauhid secara ringkas, dan yang banyaknya ilmu fikih. Dan sekarang sudah ada kitab Matla'ul Badrain tulisan Rumi. Salah satunya ada dua saya tengok dekat Shopee. Yang ini yang mahal sikit, yang murah sikit 30 lebih, yang ini 40 lebih. Cetakan Al-Hidayah House of Publisher Sdn Bhd. Editornya Hafiz Daud dan Suhada Zakaria. Tuan-tuan boleh dapatkan. Baik, kelebihan yang Rumi ini pada ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis dituliskan surah apa, ayat berapa. Dan pada tulisan-tulisan Arab yang tak berbaris, dia bariskanlah. Baik. Jadi kita sambung kitab Matla'ul Badrain bab korban, iaitu pada tangan saya muka surat 183. Tanbih, jaga-jaga, harus, yakni boleh, dikhasikan, yakni dikembiri. Kalau Matla'ul Badrain yang Jawi muka surat 81 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris dari pihak atas. Baik. Harus, yakni boleh, pada tanbih tu jaga-jaga, peringatan. Harus, yakni boleh, dikhasikan, dikembiri. Dikembiri ni tak tahu bahasa Malaysia ke Patani Thailand tapi kalau bahasa kita maksudnya disunatkan lah. Kalau disunat tu kalau manusia buang kulit je. Yang ini disekat dipanggil pembiakannya tu disekat. Disekat pembiakannya. Kalau kita kata dikasih, Melayu asalnya bahasa Arab, dikhasikan. Binatang yang dimakan, maknanya contoh binatang yang boleh dimakan, unta, lembu yang buat korban ni lah. Unta, lembu, lagi apa? Kambing, termasuk juga ayam, itik, kalau pandai lah nak dikasihkan, kan? Tak tahu Ustaz yang mana satu. Tak nampak dah. Dia doktor haiwan lah yang tahu. Baik. Jadi binatang yang dimakan boleh. Kenapa? Jadi banyak
banyak apa? Banyak dagingnya, bertambah daging. Pasal nafsunya tu, nafsu nak membiaknya tu pergi ke nafsu makan. Jadi bertambah dagingnya, besar, banyak. Tak payah nak apa nama disuntik. Suntik tu pakai bahan kimia. Kan? Itu salah satu caranya lah. Baik. Pada ketika kecilnya, masa kecil, dah besar dah susah. Dan haram. Saya ulang sekali lagi. Dan haram dikhasikan, dikembiri, atau bahasa kita disunatkan ataupun disekat apa nama pembiakannya, binatang yang tiada dimakankan dia. Kenapa saya ulang dan haram tu? Sebab kadang-kadang benda ni tak perasan. Benda yang tak dimakan. Memanglah ustaz, babi, anjing memang kita tak makan, kita tak makan, jadi bolehlah, haramlah dikhasikan. Termasuk yang tak dimakan bukan babi dan anjing aja. Termasuklah kucing. Itu yang sensitifnya tu. Tak payah cerita orang lain lah. Dalam ahli keluarga sendiri saya dah banyak cakap, dah banyak kali sebut kan. Dalam kuliah-kuliah mana-mana semua saya sebut dah. Pasal apa nak cerita orang lain nanti kan sensitif tu kan. Jadi dalam ahli keluarga saya sendiri pun ada yang mengkhasikan, mengkembirikan, menyunatkan kucingnya yang betina, yang jantan. Yang jantan tu tak, kalau tak disunatkan pun tak apa. Yang betina lah, minta maaf. Yang betina biasanya dikhasikan. Tujuannya apa? Supaya kucing betina dia tu tak beranak. Bila beranak kan banyak anak. Banyak anak nak menanggung anaknya pula. Kos nak menanggung kucing tu bukannya murah. Makannya lain, pasirnya lain. Pasir apa? Pasir nak buang air besar. Dia bukan ada tandas dia kan. Lagi apa? Itulah dua tu yang biasa, yang utamalah. Dia belum lagi ubat-ubat dia lagi. Kalau kucing yang bersin apa. Kucing pun ada penyakit juga. Jadi kos dia tu agak tinggi. Dia kerana agak tinggi, mampunya bela seekor je, jadi dia sekat supaya kucingnya tak beranak. Konon-kononnya, minta maaf lah, siapa ni atas dasar ilmu, bukan nak condemn siapa-siapa. Ni pun saya cerita sebab ahli keluarga saya sendiri ada buat. Konon-kononnya cat lovers, pencinta kucing, minta maaf tetapi kucing punya apa nama ni, fitrah, dia macam manusia juga, ada nafsu nak membiak. Jadi yang saudara saya ni, dia bela kucing. Bila kucing betina, dia khasikan. Bila kucing jantan lalu je meow tu kan. Pasal apa? Dah memang fitrah dia. Dia nyang-nyong, benda dah disekat, dah tak boleh buat apa. Jadi apa nama ni, dekat situ berlawanan dengan niatnya cat lovers tu. Maknanya sudah bukan lovers, dah jadi haters. Kan? Pasal apa? Menyekat kebebasan kucing tu. Baik tu. Baik, jadi hati-hatilah kepada yang ni. Saya dah apa nama ni, nasihat juga, tak dia dengar. Kan, nak buat macam mana dah lah. Nak paksa pula kan. Baik, sambung. Jadi kalau kita orang yang apa ni didengari nasihatnya, kita nasihatkanlah. Kalau ada ahli keluarga kita, kawan-kawan, jiran-jiran, cakap baik-baik lah. Jangan marah kan. Cakap baik-baik kan. Wajib tak kita ambil kucing jalanan? Wajib tak kita ni mengambil kucing, jangan orang buang kucing kat pasar ke kat mana ke, wajib tak kita ambil untuk jaga?
Tak ada, setakat yang saya belajar, tak ada dalam hukum dalam kitab hendaklah wajib fardu ain atau fardu kifayah seorang muslim mengutip atau mengambil atau mencari atau apa kan, membela kucing di jalanan ke, di kucing buangan, kucing apa. Tak wajib. Tak wajib. Yang wajib tu anak orang, anak manusia, tu wajib. Anak sendiri lebih-lebih lagi lah wajib. Anak sendiri, anak orang, anak yatim ke apa kan, itu apa nama ni, wajib jugalah, fardu kifayah lah kita selesaikan kan, dengan dibiar je. Yang namanya binatang, dia Allah Ta'ala kurniakan tu, dia pandai cari makan sendiri. Baik, sambung soal binatang ni hati-hati tuan. Kalau bela-bela binatang ni, kalau nak berjalan melancong, maka syaratnya kalau naik kapal terbang tak boleh bawa binatang. Boleh ke? Tak boleh kan? Ke ada cara boleh? Rasa macam tak boleh. Ada kerja lain lah. Ada cara lah, boleh lah maknanya kan. Cuma kena bayar lebih lah. Ada boleh juga, tapi bayar lebih. Maka dia tak nak bayar lebih, dia tinggal kat rumah. Kalau tinggal kat rumah sampai tak makan tak minum, ataupun adalah beri makan minum kan, okey lah. Kalau tak beri makan minum, mati, dosa besar kita. Satu lagi burung. Kita tangkap burung. Bukan kita lah, orang lain lah. Oh kita lah Ustaz ni. Sesiapalah tangkap burung kan. Tak kira lah tangkap cara baik ke, tangkap cara tak baik ke, cara ambil macam mana Ustaz? Tak kata pikat burung macam mana tak tahulah. Kan. Jadi dibela burung tu. Ada satu cerita juga. Rupanya burung ni, dia ni ibu burung. Bila ibu burung, dia ada anak burung. Bila dia tangkap burung tu, ciap. Kita sangka dia menyanyi. Rupa dia cakap, anak aku tu mati tu, tak ada orang bagi makan, kau tangkap aku. Dia menjerit-jerit. Kita tak faham bahasa dia. Ciap. Wah, kita suka. Wah, menyanyi burung ni. Siang pagi, petang, siang, malam dia menyanyi. Bagus, meriah rumah. Orang tu orang pula. Burung tu dia cakap, anak aku tu, aku keluar ni nak ambil cari makan anak aku, kau tangkap aku. Anak aku tak makan tu, mati. Ya Allah. Ya, kita tak tahu kan. Tu ada orang jumpa sarang burung, tengok anak burung mati kering kat situ. Pasal apa? Maknya kena tangkap, bapaknya kena tangkap. Bukan tangkap pasal apa, tangkap tengah cari makanan. Kan? Hati-hati. Hati-hati. Kalau nak bela burung yang daripada kecil lah, boleh ke? Ada ke? Tak tahulah kalau ada, beli ke kan. Kalau beli tu pun tak tahu dia ambil dia dari mana kan. Mudah-mudahan okeylah. Hati-hatilah. Maknanya itu semua boleh jadi punca kita berdosa juga ya. Niat kita baik nak bela kan, nak bagi makan. Cuma kena ambil fikir jugalah, ambil ambil fikir juga asal usul dia macam mana Kan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan ada yang suka kucing. Abu Hurairah Ustaz radhiyallahu an digelar bapa kucing. Kan maknanya bagus dia bela kucing apa semua. Yalah, tapi dia bela dia tak ada khosi. Dia ada khosi kan. Dia bela, dia biarkan fitrahnya. Ya beranak, ya beranak. Nak mengawan, ya mengawan kan. Biarkan. Baik, sambung panjang pula cerita. Syarat semasa sembelihan, dan disyaratkan niat pada ketika sembelihnya. Maka jika ia wakilkan seorang dengan sembelih, maka hendaklah ia berniat tatkala diberi kepada wakilnya barang yang hendak diudhiyahkan, dikorbankan dengan dia. Jikalau tiada diketahui oleh wakil keadaannya udhiyah sekalipun. Maknanya dia niat masa diberi kepada wakilnya tu dia niat. Atau ia berniat pada ketika sembelihnya, dia datang masa sembelih, yang tukang wakil tu orang yang sembelihkan tu, dia orang tu sembelih, dia tengok dia belakang masa sembelih tu dia niat pun boleh.
dan harus baginya ia serahkan niat bagi muslim yang mumayyiz, sama ada ia wakil pada sembelih atau lainnya. Maknanya kalau dia wakil pada sembelih, dia dua wakil lah. Dia mewakilkan dua perkara pada tukang sembelih tu. Yang pertama dia wakilkan untuk sembelih, dan yang kedua diwakilkan untuk niat ketika sembelih. Jadi kerja tukang sembelih tu ada dua lah. Ataupun yang tukang sembelih orang lain diwakilkan orang lain, yang tukang niat diwakilkan orang lain. Nampak? Niat bagi muslim yang mumayyiz, sama ada ia wakil pada sembelih atau lainnya, boleh juga. Biasanya yang berlaku, yang tukang sembelih tu niat sekali, niatkan, bacakan ini korban si anu binti si anu, ni anu bin si anu, kan, fulan binti fulan, fulan bin fulan. Disebut dengan semua 7 bahagian orang sembelih. Biasa macam itulah. Melainkan pada yang ditakyinkan, ditentukan baginya dengan nazar. Baik. Tiada disyaratkan niat baginya. Kalau nazar tak ada syarat niat. Nazar wajiblah. Dan haram ia makan sesuatu daripada udhiyahnya yang dinazarkan dia. Kalau asal korban tu sunat muakkad, tapi kalau jadi nazar, dia haram kita makan walaupun sedikit. Demikian lagi segala orang yang wajib atasnya nafkahnya, bukan setakat dia, malah ahli keluarga dia yang diwajib tanggung. Bahkan wajib ia bersedekah lagi mentah dengan sekaliannya, hingga kulitnya dan tanduknya. Jadi jaga-jaga jangan sampai jadi nazar. Salah satu perkara yang terlepas pandang kalau jadi nazar tu, tunjuk binatangnya atau sebut ini binatang korban. Yang ditunjuk. Dia kena jaga-jagalah. Ini mazhab kita Syafi'i. Maka apabila ia makan sesuatu daripadanya, wajib digantikan dia. Kalau dah termakan, yang dah lepas atau makan, wajib ganti balik kadar yang dimakan lah. Demikian lagi jika ia memperbuat udhiyah korban bagi orang lain, atau udhiyahnya dan murtad ia, na'udzubillah min dzalik, tiada harus, ini haram ia makan sesuatu daripada yang tersebut. Kalau dia buat udhiyah untuk orang lain pun dia haram makan juga. Kalau yang murtad tadi, na'udzubillah min dzalik, itu pun haram makan juga. Baik. Jadi kena wakilkan penyembelih. Sini tak detail sangatlah, tak apalah. Perkara sunat, wajib dan haram pada udhiyah, dan sunat makan daripada udhiyahnya yang sunat. Udhiyah yang sunat tadi, sunat kita makan pun tak wajib juga. Ni mesti makan, buat korban mesti makan sikit, tak mesti, sunat saja. Dan afdalnya ia makan daripada hatinya, yang afdal makan bahagian hati. Dan wajib bersedekah atas kaul yang asahnya, pendapat yang kuat. Dengan daging yang mentah wajib bersedekah tu dengan macam mana? Yang kuatnya, pendapat yang kuat, dengan daging yang mentah lagi basah, kepada fakir dan miskin. Apa beza fakir dan miskin? Daripada bab zakat ada dalam kitab Matla'ul Badrain juga. Ada disebutkan tentang fakir dan miskin. Kalau sempat cari kan, pada bab zakat disebutkan apa beza fakir dan miskin. Rasa apa nama ni dah sebut juga kan sebelum ni. Tapi tak apa, nanti pada bab zakat kalau kita baca nanti adalah. Jadi fakir ni pendapatannya bawah daripada 50% pembelanjaan. Maksudnya senang cerita, kalau sebulan dia punya perbelanjaan sepatutnya RM1,000, pendapatan dia 1,500 ke bawah, 490 lah ke bawah. 490 ke bawah. Sebab 500 tu dah kira miskin, bawah 500 tu fakir. Kemudian miskin pula 50% hingga 100%. Bukan,
sampai 99%. Maksudnya kalau sepatutnya RM1,000 perbelanjaan yang diperlukan, dia punya pendapatan 500 hingga 999 lah. Senang cerita tak payah sen-sen lah. Maknanya tak cukup, walaupun lagi RM1 tak cukup. Itu dah kira miskin lah. Kalau cukup RM1,000 perbelanjaan dia, RM1,000 lah pendapatan dia, itu dah kira kaya. Lebih sikit pendapatannya RM1,000, itu dah kira mewah lah. Jadi kaya tu taklah baru ada rumah, banglo apa semua baru kaya. Dia tak kira barang yang diperlukan untuk hidup. Contohnya dia ada rumah tapi pendapatan dia 50%, 500 ke bawah tadi, bawah 500, dia dikira fakir. Jual lah rumah. Rumah dia nak duduk. Kalau dia jual kan nanti nak kena sewa pula. Tak mampu tu rumah pusaka, mak bapak dia hadiahkan dia, contoh kan, dia tak perlu beli. Contohlah lagi apa, kereta. Dia kereta ustaz, beza 1.3, ustaz 1.0, dia lebih kaya. Betul. Beza 1.3 mahal tu 1.3. Kan. Jadi macam mana patut boleh jual, beli 1.0 macam ustaz. Dia kalau jual nak beli balik tu mana nak dapat duit muka. Dia mungkin orang hadiahkan, mungkin tak tahu kan, ataupun masa dia beli tu masa dia kaya, jatuh miskin. Jadi tak boleh kita dipanggil apa, aset tu tak boleh dikira sebagai harta. Sebab ialah kalau kiraan dari segi bukan Islamik kan, aset apa semua tu kira harta juga kan. Biasanya keperluan asas. Kalau contohnya orang kaya, dia kita pergi sebulan gaji RM5,000 macam harga keperluan banyak, harga dia miskin. Baik. Tentang jenis-jenis kereta pun jadi pembahasan juga. Terima kasih doktor atas pertanyaan ya. Jadi kalaulah satu orang tu rumahnya besar tapi sebab anaknya ramai, contohlah, kemudian keretanya besar sebab anaknya ramai, lepas tu keretanya agak mahal sebab dia tak nak cepat rosak. Allah ustaz, ada je alasan. Dia dah cuba kalau kereta murah, sikit-sikit rosak. Ya tak? Ataupun satu lagi, itulah macam saya cakap, mungkin dia beli masa dia tengah kaya, lepas tu jatuh miskin. Kalau dia jual kereta tu nak beli baru, mungkin nak kena duit muka tu takut habislah hasil jualan kereta baru tu untuk duit muka saja nanti. Jadi maknanya tak wajib seseorang itu menjual barang-barangnya untuk dia lepas daripada dikatakan miskin atau fakir untuk dapat duit zakat. Tak disuruh macam tu. Tapi kalau dia buat lagi baguslah. Maksudnya dia downgrade lah. Kalau dia pandai downgrade, tapi tak disuruh. Baik, mudah-mudahan dapat menjawab lah. Sebab dia keperluan kan, dia nak kerja, kena pakai kereta. Maksudnya keperluan asas kehidupan yang minimal. Kalau orang kaya, contohnya dia dapat RM5,000 gaji dengan kereta rumah besar, dia kena beli yang mewah, dia kena gaji ni nggak cukup, itu tak cukup, ada kena miskin. Adakah diperlukan dengan keperluan asas hidup? Baik. Jadi kalau dia maksud doktor tu, kalau dia kaya, macam mana perlu beli kereta mewah. Contohnya dia mewah. Kalau dia beli komitmen pun banyak, pendapatan kalau itu mungkin kita cukup, ada miskin. Baik. Ataupun adakah kemiskinan itu nak tarikkan soal miskin dulu, adakah
dengan mengukur dia peranduk asas peranduk. Baik. Jadi ada lebih baik kita buka bab zakat tu untuk kita jelas tentang fakir dan juga miskin ni. Apa yang nak dikira? Adakah perlu aset tu dikira dalam sebagai harta yang dia tu menjadi kaya ataupun ni. Ni baik. Bab zakat 134. Yalah, betul juga kan. Rumah 2 tingkat, kereta mahal. Yang sebelah tu tak dapat duit zakat, dia dapat contoh lah kan. Apa ni imam kata kan. Imamnya amil. Dia tu kereta beza 1.0, rumahnya 1 tingkat je. Tapi amil tak ada pun datang. Pasal awak gaji baik, apa lagi besar contoh kan. Yang bakinya tu. Yang ni gaji 10,000 tapi keperluan asas dia sama 10,000 ataupun 11,000. Tak cukup. Baik, tengok Tapi itu pun tengok dia punya keperluan lah. Kalau lebih daripada keperluan, tak boleh juga. Tengok daripada bab yang mustahik mengambil sedekah ni Surat 136. Kalau yang Rumi yang Jawi kena tengoklah. Pertamanya fakir. Yang ini suatu bab pada menyatakan mustahik, yang ini yang layak mengambil sedekah. Maka sedekah dibahagikan zakat kepada asnaf yang 8. Terutama ini bab zakat lah, yang boleh menerima zakat. Pertamanya fakir, iaitu mereka yang tiada harta langsung sekali-kali, dan tiada usaha sekali-kali. Kerja pun tak ada. Dia bukan tak cari, dah cari, tak ada. Tak tahulah kerja apa. Kerja memang katalah susah betul nak cari kerja macam susah betul, tak tahu apa. Mungkinlah kalau nak ditakdirkan, kalau zaman sekarang ni susah nak cari kerja, mungkin bekas banduan mungkin, kan. Itu contohlah. Dan tiada usaha sekali-kali, maka dinamakan dia fakir. Atau ada baginya usaha jua yang tiada cukup belanjanya. Ada kerja tapi tak cukup belanjanya yang melengkapi bagi hajatnya. Yang tak dapat tiada, yang mesti. Tak dapat tiada tu mesti. Lagi yang patut, yang wajarlah dengan halnya, seperti mereka yang berkehendak kepada 10 dirham. Ni cerita satu harilah. Satu hari dia perlukan 10 dirham, 10 ringgit lah senang cerita. Dan usahanya, kerjanya pada tiap-tiap hari 4 dirham atau kurang, 4 dirham ke bawah, dinamakan dia fakir. Maka jika tiada ada harta tetapi cukup usahanya, harta dekat sini duit lah. Maka jika tiada ada harta tetapi cukup usahanya akan belanjanya, dia tak ada harta, duit tu tak ada, tapi ada kerja, kerjanya tu cukup belanjanya, maka dinamakan dia kaya. Cukup belanja maknanya dia perlukan RM10, gaji dia RM10, dia dah kira kaya. Atau ada baginya harta jua yang tiada cukup belanjanya, umur yang ghalib. Dia ada harta, duit lah, duit untuk buat belanja. Yang tiada cukup belanjanya, umur yang ghalib, jika dihincirkan ia atas umur, dianggarkanlah atas umur yang ghalib. Umur ghalib lebih kurang berapa? Umur 60 tahun. Ataupun ambil umur Rasulullah 62 atau 63, ambil 63 tahun. Seperti berhajat ia kepada 10 dirham, dan jika dihincirkan, dianggarkan dia harta yang ada padanya atas umur yang ghalib, yang biasa kerana 63 tahun, nescaya tertentu tiap-tiap hari 4 dirham atau kurang, dinamakan dia fakir. Dia ada harta, pusaka, dapat. Tapi dianggarkan umur sampai 63. Sekarang katalah umur dia 53, contohlah, nak senang kira kan, 53. Jadi sampai umur 63, kalau bahagikan setiap hari, berapa harta dia tu untuk dia makan tu sampai umur 63? 4 dirham. Dia dah kira fakir. Contoh Dan jikalau memilih, ia akan nisab
atau lebih sekalipun, maka memberi ia akan zakatnya serta keadaannya mengambil ia zakat orang lain. Dia ada nisab, dia kena bagi zakat, tapi dia pun dapat zakat. Pasal apa? Nisab tu harta simpan, wang simpanan, kan? Jadi kena bagi zakat. Serta keadaannya mengambil ia zakat orang lain, tapi dia berhak juga mendapat zakat. Pasal apa dikira macam tu tadi tu? Keduanya miskin, iaitu ada memiliki harta atau usaha tetapi tiada cukup belanja yang patut dengan dia. Seperti ada hartanya atau usahanya 7 dirham dan belanjanya berkendak kepada 10 dirham, maka dipadakannya dan seumpama 7 itu 6 dan 5 dan 8 dan 9. Maknanya dikiaskan 5, 7, 8, 9 lah. Maka yang miskin baik halnya daripada fakir. Miskin ni baik sikit lah. Baik, itulah tentang fakir dan miskin. Maknanya dia sebuah harta lah kat situ. Jadi kalau kerja tu tadi, ni tak disebutlah tentang rumah atau apa nama ni, kereta tu tadi, dalam kitab ni tak disebutkan secara khusus. Tapi huraian secara apa nama ni, ringkasnya begitulah fakir dan miskin tu. Jadi soalan Dr. Selamat tu, kalau menurut yang pengetahuan yang saya belajar, keperluan hidup dia tu yang maknanya kalau tak ada benda tu susah untuk dia hidup lah. Contoh rumah, kereta. Yang lain apa? Handphone. Handphone penting juga. Jadi bil telefon ataupun apa, top up ke apa kan. Maknanya dikira untuk keperluan hidup, untuk dia kerja, untuk dia apa nama ni. Kalau tak ada handphone contohnya, susah untuk dia kerja tu. Mungkin boleh, tapi kerja yang sekarang mungkin tak boleh, kena kerja lain yang tak pakai handphone kan. Kereta, kalau tak ada kereta agak susah. Kenapa? Sebab apa nama ni, mungkin kalau motor, satu hujan, yang kedua risiko kemalangan kata, contoh kan. Saya dah banyak kali accident contoh naik motor. Saya naik kereta ni pun kena langgar kata kan. Nasib baiklah ada kereta, kalau tak kena langgar. Kalau naik motor habis selamat lah. Makna risiko untuk meninggal dunia tu cepat. Jadi kereta. Jadi untuk dia diberi zakat masa Ramadan tu, Amil pun datang rumah. Awak ni macam mana? Rumah besar, kereta besar. Ya Imam, ni masa saya kaya. Dia nak banci pendapatan. Sekarang ni gaji saya gini, dah kurang. Contohlah masa PKP ke apa kan. Contohlah, ataupun tengah adalah problem kena buang kerja ke apa masa tu, ataupun apa syarikat tak berapa untung, gajinya turun ke apa. Jadi tatkala tu tak disuruh menjual rumah dan kereta. Pasal bukannya on the spot boleh jual. Hari ni nak jual rumah, esok tu terjual. Tak, benda tu ambil masa. Jadi tak disuruh jual, dikirakan apa nama ni, pendapatannya. Jadi tak boleh diambil kira macam kiraan yang bukan Islamik lah. Maksudnya bukan Islamik tu, kalau nak isytihar harta kan, kereta rumah tu kan kira harta, bukan setakat duit. Dalam kes zakat ni, khas untuk zakat dan sedekah ni, fakir dan miskin ni, dan penerima korban semua ni, yang nak dikira tu pendapatannya tu lah. Jadi walaupun sebelah rumah tu, rumahnya satu tingkat, keretanya beza 1.0, tapi sebelah tu rumahnya 2 tingkat, kereta BMW ke Merc ke, tapi bila Pak Imam datang, Amil datang, Assalamualaikum, nak banci ni, boleh isytihar harta. Ni bukan isytihar harta yang aset-aset termasuk semua, tak. Tanah 10 ekar ni yang kaya ni lah. Tapi dek kerana masa Ramadan tu lah musibah kan, tak tahu kan, yang si rumah satu tingkat kereta Mizan 1.0 ni besar pula gajinya. Bosnya bagi apa nama ni, gaji biasa cukup-cukup. Hari tu ada bonus pula bulan tu. Bos ni nak sedekah, dah kira kaya, tak dapat duit zakat. Contoh, yang si kaya ni rumah 2 tingkat, kereta BM, Amil datang, Imam datang, berapa gaji? Minta maaf lah Imam,
Malu nak cakap, tapi itulah gaji dah turun kata kan. Sama ada miskin, pada tahap miskin ataupun tahap apa nama ni, fakir lah. Maka ikut kelayakan, tengok pada pendapatannya pada masa tersebut lah. Tapi jangan pula berniat, kalau macam tu aku nak minta bos aku turunkan gaji lah. Berapa sangat zakat awak dapat banding gaji awak? Jangan dah niat begitulah. Mudah-mudahan terjawab lah. Ke masih tak terjawab lagi? Boleh lah. Maksudnya adakah ada satu standard yang khas, maksudnya keperluan hidup untuk ini perlu, ni tak perlu macam tu maksudnya keperluan hidup, maksudnya makan, tempat tinggal, minum. Kalau dari segi nafkah memang satu tempat tinggal lah. Kemudian pakaian. Ada satu standard yang macam orang Malaysia itu kan. Adakah 1,500 tu? Kalau standard tu tak boleh boleh ditentukan. Semua orang ke atau Tak boleh ditentukan, kena ikut keadaan semasa. Contoh macam Johor, kalau gaji 1,500 tak sama dengan gaji 1,500 kat KL. jadi maksudnya kalau katalah standard 2,000 baru boleh selesa lah, adakah 2,000 ke atas boleh beli lagi kalau untuk keseluruhan atau Okey. semua orang atau Saya faham maksud doktor tu. Maksudnya boleh tak kita tetapkan standardnya tu kan? adakah ada standard tu di Kalau menurut pengetahuan saya sebelajar ni, tak boleh kita tetapkan. Maknanya kena rumit lah sikit, kena semak keperluan hidup dia berapa sebenarnya kan. Macam apa nama ni, yang perlu dengan yang tak perlu kan. Macam main game ke apa ke, PS apa nama dia, PlayStation kan. Itu tak perlulah. Macam apa lagi, perlu disisihkan jugalah kalau ada yang lebih daripada keperluan. Yang keperluan asas tu rumah, kenderaan. Kalau ikut nafkah, kenderaan tak masuk. Yang nafkah yang kita wajib, contohlah kita wajib tanggung isteri tu makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Tapi apa nama ni, sekarang ni soal yang si lelaki ni nak bekerja. Kalau tak ada kereta atau kenderaan, tak boleh nak bekerja. Pendapatan dia yang miskin atau fakir tu pun, kalau tak ada kereta terus tak dapat, langsung kosong. Jadi kat situ dah kira keperluan juga. Macam yang kita nak tetapkan berapa ribu, agak sukar lah. Sebab setiap orang mungkin tempat yang sama, tapi dia punya keperluan. Tengok juga anak dia berapa, isterinya berapa. Isteri berapa. Jadi kalau isterinya apa nama baru, lain cerita kan. Isteri baru, isteri lama dia tak ada. Ni cerita isteri lama ada, isteri baru tambah kan. Jadi benda tu sambung sikit Dan sunat makan daripada udhiyahnya, korbannya yang sunat, dan afdalnya ia makan daripada hatinya. Dan wajib bersedekah atas kaul yang asahnya dengan daging yang mentah lagi basah kepada fakir dan miskin, supaya boleh tasarufkan, pelbagaikan dia dengan dijual dan lainnya. Dan memadai dengan seorang miskin jua. Dan jikalau sedikit sekalipun, kita punya bahagian tu, satu bahagian kita bagi seorang miskin je. Dan jikalau sedikit sekalipun, seperti setengah ritlun, 12 tahil Mesir, memadailah, sedikit pun jadilah. Maka jika tiada ia bersedekah dengan tersebut, tak sedekah macam tadi tu, wajib ia beli daging dengan harganya, beli daging lain sama harga dengan daging yang tadi, dan bersedekah dengan dia. Maka jikalau bersedekah ia dengan kadar yang wajib dan dimakan sekaliannya yang tinggalnya, memadailah. Maknanya dia sedekah tadi tu sikit je. Sikit tu setengah ritlun, 12 tahil Mesir. Ni kena semak balik berapa. Yang baki tu habis dia semua dimakan. Ni satu bahagian tadi. Memadailah sah. Dan yang muqabil bagi asah, sebaliknya bagi yang utama tadi, tiada wajib bersedekah dan memadai pada pahalanya semata-mata menumpahkan darah dan niat al-qurbah jua. Yang bukan yang paling afdal tak bersedekah langsung. Ya.
itu kan besar. Tiada wajib bersedekah dan memadai pada pahalanya semata-mata menumpahkan darah. Dia pahala menumpahkan darah je lah. Dan niat al-qurbah juga. Niat kurban tu, kurbah ni mendekatkan diri sahaja. Itu memang bukan yang paling afdal lah, yang paling rendah lah. Dia beli dimakan semua. Maksudnya sedekah tu bukan satu syarat untuk kurban. Itu yang afdal sahaja. Afdal saja. Dia dah kurban, dia makan semua. Ni saya nak semua Jangan ada yang dibagi. Dia pesan pihak masjid, tolong Lembu pula, lembu mahal. Lembu apa yang paling mahal tu nama dia? Lembu apa tu kan? Yang Jepun je tu kan? Ini saya pesan pihak masjid Jangan bagi. Saya nak semua. Saya nak ambil yang apa nama semata-mata pahala numpahkan darah dengan kurbah aja. Ingat, ni hak saya. Tahun depan jangan ambil nama dia. Baik. Ada awak buat kurban sendirilah. Halang awak kaya, beli seekor lembu, awak makan sendiri. Baik, tapi sah, memang apa nama hak dia lah, memang betul hak dia pun. Dan afdalnya, yang afdal, masuk balik yang afdal, ia bersedekah kepada fakir dan miskin dengan sekaliannya. Itu lagi afdal. Melainkan beberapa suap. Nampak? Suap. Yang afdal lah. Mengambil tabarruk, keberkatan dengan dia. Maka jika tiada dia perbuat seperti yang tersebut, maka hendaklah ia bersedekah dengan 1/3. Ni cerita yang paling afdal, cerita yang paling tak afdal. Ni yang tengah-tengah pula. Yang tengah-tengah hendaklah ia bersedekah dengan 1/3, 1/3 kepada fakir dan miskin daripada muslimin, dan diberi hadiah 1/3, 1/3 kepada orang yang kaya-kaya daripada muslimin, dan ia makan 1/3, 1/3 daripadanya. Jadi pembahagian 1/3 orang miskin, 1/3 orang kaya sebagai hadiah, yang miskin tadi sebagai sedekah, 1/3 dia makan, itu tengah-tengah. Yang paling afdal sedekah semua. Yang paling tak afdal dia makan semua. Ini korban yang sunat. Kalau korban yang wajib, haram makan walaupun sedikit. Itu sebab kena jaga-jaga, jangan sampai jadi nazar. Asalnya kita niat korban sunat, tapi ada perkara yang kita terbuat menyebabkan benda itu jadi nazar. Macam tadi itu, ulang balik, jangan ditunjuk lembu. Ni lah lembunya yang gitu-gitu tu. Macam apa nama tu tadi? Cerita Piramli, 4 belalang, hujung 4 belalang. Mana lembunya tengok kat air tu kan? Tu. Kalau siapa tak nampak, pendek umur. Baru nampak. Mula-mula tak nampak. Kan? Baik. Jadi jangan ditunjuk. Itu itu aku punya. Habis. Jadi nazar. Jadi nazar. Tak ada masalah daripada korban sunat ke korban wajib. Yang jadi masalah tu awak nak makan. Kalau awak yang ambil yang afdal tadi tu tak ada masalah. Oh, jadi nazar Ustaz ya? Tak apalah Ustaz, saya sedekahkan semualah. Tak ada masalah. Masalahnya timbul bila awak tunjuk-tunjuk dari nazar ni, tak boleh makan walaupun sedikit. Duit saya tau Ustaz. Ustaz tak korban banyak cerita. Habis kita pula dikenakan kan. Jadi itu sebab semua kena belajar fardu kifayah, fardu ain belajar ni, supaya tak timbul salah faham atau masalah. Kalau tak susah nak berurusan. Nak beribadat, melibatkan orang lain, contoh macam korban, agak payah nanti timbul salah faham, gaduh dan sebagainya. Baik. Jadi ada bagusnya juga peserta-peserta korban tu kita adakan kursus khas, contoh kan. Nak bukan pergi haji ada kursus, nak buat korban pun khusus. Malaslah aku pergi surau ni kursus. Kena bayar pula tu kursus. Kalau free tak apa kan. Contohlah Baik, pasal apa? Takut salah faham nanti. Tapi kalau kita dah usaha, dah terangkan, dia tak nak dengar, dia terpulang dia lah. Baik, itu yang tengah-tengah. 1/3 untuk sedekah orang miskin, 1/3 sedekah orang kaya,
1/3 kita makan. Maka tiada harus, ini haram diberi sesuatu daripada udhiyah kepada fakir dan miskin kafir zimmi. Tiada harus dalam bab fikih maknanya haramlah diberi sesuatu daripada udhiyah, korban, kepada fakir dan miskin kafir zimmi. Dia fakir ustaz, dia miskin, tapi dia kafir zimmi. Kafir zimmi yang bayar ufti kan, bayar cukai kan. Jikalau mengambil oleh fuqara al-muslimin, orang fakir-fakir daripada muslim, akan udhiyah atas jalan sedekah, dan orang yang kaya atas jalan hadiah, haram atas mereka itu bersedekah dan hadiah dengan sesuatu daripadanya kepada kafir zimmi. Macam tadi kan mula-mula kita cakap orang yang dah diberi korban tu tadi, dia berhak nak buat apa, nak jual dan sebagainya, tetapi tak boleh bersedekah dan hadiah kepada kafir zimmi. Ada juga kecuali, tak boleh. Demikian lagi menjual kepada mereka itu, sedekah pun tak boleh, jual kepada mereka pun tak boleh. Kena jual pada orang Islam. Dan haram lagi, tiada sah menjual oleh empunya udhiyah, empunya korban, sesuatu daripada dagingnya atau bulunya atau kulitnya. Awak dah bagi duit untuk korban, tiba-tiba awak ambil, awak jual, dagingnya ke, bulunya ke, kulitnya ke, awak jual, tak boleh. Nak makan boleh, jual tak boleh. Dan haram pula dijadikan dia pengupah bagi tukang penyembelih. Hati-hati. Kita nak bagi yang tukang sembelih tu kan, ni upah. Jangan. Jangan niatkan daging yang kita bagi pada tukang sembelih tu sebagai upah, jangan. Habis takkanlah penat ustaz dia sembelih, boleh bagi, niatnya jangan upah. Niatnya tu kalau dia orang kaya niat hadiah, kalau dia orang miskin niat sedekah. Niatnya tu je. Alah ustaz, niat pun nak berkira. Dalam Islam niat tu yang membezakan. Niat tu yang membezakan. Allah Ta'ala tahu, tetapi tiada haram jika diberikan dia atas jalan sedekah, bagi tukang penyembelihnya. Tu jalan dia. Dan harus, ini boleh baginya dihadiahkan dia atau diperbuatkan timba atau kaus. Timba tu, timba lah kita tahu, kaus pakaian baju atau lapik duduk, alas duduk, dan beri pinjamkan dia. Ini pada udhiyah yang sunat. Adapun yang wajib, maka wajib bersedekah dengan sekaliannya, hingga kulitnya dan tanduknya, seperti barang yang terdahulu sebutnya. Dah sebut sekaliannya tu, kena sebut lagi hingga kulitnya. Kulit tak payah Ustaz, kulitnya. Dan tanduknya kena sebut. Pasal dia ingat orang tak makan tanduk, tak makan kulit, tak boleh. Tu yang kena jaga supaya tak jadi nazar. Baik, cukuplah kadar ni tuan-tuan. Dah masuk pula cukuplah kadar ni. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan dengar jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan. Nanti kita sambung insya-Allah. Kita tutup dengan selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.